Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu azim. Yang semati Tuan Nazir Masjid Tuan Haji Yusof, anak anda Imam Ustaz Hisham, para jemaah yang dikasihi alhamdulillah. Lama tak datang, setahun lebih. Kadang-kadang Haji Yusof telefon suruh ganti ustaz pun tak dapat juga sebab tak ada masa lapang. Kabarnya Haji Yusof sebut tadi kena datang sebulan sekali, hari Senin kedua. Betul ke? Allah Akbar. Tengok keadaan pas dekat rumah kan. Baik, malam ni saya berkesempatan nak cakap satu tajuk. Tajuk dia, berapa banyak amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama kata berapa banyak amalan kita banding dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Masya Allah, nikmat tak boleh kira, banyak. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tusuha. Nak kira nikmat tak kira nikmat Allah, terlalu banyak. Jadi ibadat kita banding dengan nikmat tak jadi jugalah, sebab nikmat terlalu banyak. Cuma kita harapkan dengan rahmat Allah SWT kita dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi ibu sekalian, sahabat-sahabat dulu dia ada cara dia untuk beribadat. Cara dia lah. Contoh, ada tiron sahabat tu, dia duduk sama dia orang. Apa dia kata? Kita bukan Nabi, tak pasti nasib akhirat masuk surga kan masuk neraka. Amalan kita mesti banyak sebab kita bukan Nabi, tak tahu nasib akhirat. Akhirnya sebab 3 jumpa isteri Nabi, tanya macam mana ibadat Nabi di rumah. Jadi masing-masing buat keputusan. Yang seorang tu tak mau tidur malam, nak berjaga ibadat. Yang seorang tu nak puasa setiap hari. Yang seorang tu tak mau kahwin, takut ganggu isteri, ganggu nak buat ibadat malam tak dapat. Nabi tahu, Nabi tegur, jangan melampau sangatlah, jangan sepanjang malam nak berjaga. Surajin bangunlah 2/3 malam. Dia nak puasa setiap hari, dia berkata, aku ni Nabi, ada masa aku buka puasa, ada masa aku berpuasa. Yang tak mau kahwin tu, Nabi kata, kahwin tu sunnah aku, siapa tak mau kahwin bukan umat aku. Tapi nampak adalah alasan sahabat tu sebab tak tahu nasib akhirat, nak banyak amalan. Yang seorang lagi ni bukan seorang, biasa saya sebut, isteri-isteri sahabat. Dia duduk sama-sama dia orang tu, sehingga Nabi pun tak fikir dia orang tu nak buat macam tu. Isteri sahabat kata apa? Kita ni perempuan duduk di rumah, layan suami, didik anak-anak, sedia makanan. Kita tak pergi perang, tak sembahyang Jumaat, tak ziarah orang sakit, tak hantar jenazah ke kubur. Agak-agak dapat masuk surga ke besok? Masya Allah. Akhirnya dia orang tawakil jumpa Rasulullah. Terus sampai terkejut sampai begitu perempuan fikir tentang amalan dan nasib akhirat, sebab mereka tu perempuan. Tak masuk lagi yang cuti sebulan, seminggu tu, Masya Allah. Maka Nabi cakap pada wakil dia tu, Asma binti Yazid, Asma, balik bagi tahu kawan-kawan kamu apa kamu buat tu, pahala dia tu.
Didik anak, sedia makanan untuk anak dan layan suami, pahala dia tu. Dan apa suami kamu buat, kamu dapat kongsi pahala sama. Suami datang mengaji, isteri datang, isteri dapat pahala juga. Suami sembahyang Jumaat, suami dapat pahala, isteri rumah dapat pahala juga. Kita datang mengaji ni, kita dapat pahala, isteri dapat pahala di rumah. Saya kata ada suami kedekut sebab dia tak dapat pahala, isteri pun dapat pahala, masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian. Satu hari seorang sahabat Nabi ditanya oleh sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah, kamu selalu dengan Nabi SAW. Nabi baca doa apa paling banyak? Doa apa yang paling banyak? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi tak pernah tinggal doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta Allah bagi kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan tak masuk neraka. Ada ulama pula buat tafsir macam mana kebaikan dunia ni. Kebaikan dunia apa? Kaya, mewah, kereta banyak, isteri 4 orang contoh. Jasmanya ulama kata apa? Dia kata apa? Nabi sebut satu hadis, siapa yang baik? Yang baik ialah Nabi kata, man yurbillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak jadi dia baik, Allah bagi dia senang faham agama. Gitu. Orang nak jadi baik, Allah bagi dia senang faham agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, antara banyak-banyak perkara yang kita perlu buat, Quran sebut banyak benda yang kita nak buat. Kemudian Rasulullah pun bagi kita macam-macam ilmu untuk kita beramal. Tuan-tuan sekalian, ada juga perkara yang kita buat, Allah ampunkan dosa kita. Tak perlu minta ampun, automatik jalan Allah bagi ampun pada kita. Contoh Allah sebut satu hadis, Nabi sebut dalam Quran, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Kebaikan yang kita buat akan tutup dosa-dosa kita. Kebaikan kita buat Allah tutup dosa-dosa kita. Sebab tu Imam Ghazali bagi pandangan, dia kata kalau kita zaman-zaman muda dulu amalan tak banyak, bila tua-tua begini banyakkan sedekah. Sedekah tu akan tutup dosa-dosa kita. Satu. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran, Allah beritahu Rasulullah Muhammad cakap pada umat kamu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, kalau kamu sayang Allah, ikutlah aku, ikut Rasulullah. Nescaya kamu akan disayangi Allah dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kita sayang Allah, bila sayang Allah ikut Rasulullah. Bila ikut Rasulullah, Allah sayang kita. Bila sayang kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, masya-Allah. Cumanya kita kena tahu apa yang Nabi buat dan niat. Aku buat ini ikut sunnah Rasulullah. Senang je. Contoh, Nabi pesan makan tangan kanan, makan tangan kanan lah. Nabi suruh gitu. Contoh. Baik, tuan-tuan sekalian, antara banyak-banyak amalan yang Nabi suruh, yang Quran cakap pada kita, firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kata apa? Allah suka hamba-hambanya yang buat ibadat berterusan walaupun sedikit, istiqamah dengan amalan walaupun sedikit. Saya tanya, banyak ustaz, sedikit tu banyak mana ustaz? Allah suka buat sedikit tapi berterusan. Ada ustaz kata apa? Buat ikut kemampuan kita. Macam mana kemampuan kita? Orang tu malah buat sunat, sakat fardu saja cukup ke macam tu? Akhirnya tuan-tuan, saya buat catatan, amal sedikit berterusan tu apa benda? Masya Allah.
Saya nak tuan-tuan malam ni catat ataupun ingatlah. Kita ada rakaman boleh dengar balik tuan-tuan sekalian. Pertama nak sebut yang sedikit apa benda? Subuh berjamaah. Pahalanya macam ibadat sepanjang malam. Isyak berjemaah pahala macam ibadat separuh malam. Jangan tinggal. Tuan-tuan sekalian, di zaman Nabi SAW, orang munafik payah nak kawal. Sebab tak ada beza dia dengan orang Islam biasa. Sekadar semayang, soh depan. Sehingga Nabi ditanya Rasulullah, orang munafik macam mana Rasulullah? Dia selalu sama dengan kita ketika mesyuarat nak perang, dia ada sekali. Rasul kata, orang munafik ini dia susah nak semayang subuh dan semayang isyak. Kenapa? Dia semayang, Nabi Al-Quran sebut kusala yura'unan nas, semayang malas-malas dan riak sesama manusia. Subuh dan isyak orang tak nampak, buat apa nak pergi semayang? Kalau seorang nampak, tunjuk muka lah. Dia kata siapa yang tak suka sembahyang subuh dan isyak, dia mewarisi sifat munafik. Masya-Allah. Waliyazubillah. Baik. Kedua tuan-tuan sekalian, sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang subuh ada sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Sebaik-baiknya rakaat pertama baca Fatihah dan Alam Nasrah. Rakaat kedua baca Alam Tarakai. Pahalanya apa? Pahalanya macam pahalanya sebanyak dunia dan seisinya. Masya-Allah. Jadi kena datang awal ke masjid, ada di rumah, pastikan jangan tinggal sembahyang sunat subuh 2 rakaat, pahala macam dunia dan seisinya. Allah Akbar. Ketiga tuan-tuan sekalian, jangan kita lupa zikir selepas sembahyang fardu. Apa benda? Disebutkan dalam satu hadis, Nabi biasa lepas sembahyang Nabi istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Nabi baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Kemudian baca subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah. Allahu akbar 33 kali. Akhir baca la wahdahu la syarikalah lahul mulku ala kulli syai'in qadir. Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita walau sebanyak pasir di laut. Masya-Allah. Senang, tak patah lidah pun. Tapi ada orang tu tak kisah apa. Satu iman tempat saya. Kadang-kadang lepas sembahyang maghrib ni, terus baca tahlil. Ya assalamualaikum ila hadratil Mustafa. Saya kata bacalah dia subhanallah alhamdulillah akbar tu. Jadi ada rupanya imam yang tidak alim. Bukan susah sangat pun. Tu dia baik. Kadang-kadang kita nak cepat laju baca atas kata kita untuk sekarang tak apalah tu. Maksud amalan-amalan yang Nabi tak tinggal lepas sembahyang fardu. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Baik. Ingatkan ni insya-Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi sebut, Nabi pesan pada isteri dia Ummu Habibah. Kata Rasulullah, jangan tinggal sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat 2 salam, dan sembahyang sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat 2 salam. Allah haramkan neraka. Masya-Allah. 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, tak masuk neraka. Kata Ummu Habibah, bila Nabi cakap begitu, aku tak pernah tinggal buat macam tu. Sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Sebegitu kat kawan saya, dia boleh buat. Saya tak boleh sebab tak pandai jaga waktu. Kadang-kadang azan di rumah lagi. Sahabat ni azan di masjid dah. Jadi sempat boleh buat 2 rakaat tu. Hebat, masya-Allah. Masya-Allah. Baik. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita macam nak buat? Kita ni kata Imam Syafi'i cuba buat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah berjumlah 12 kali. 12 rakaat, 12 rakaat satu hari.
sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2, sebelum asar 2, lepas maghrib 2 rakaat, sebelum isyak 2 rakaat, lepas isyak 2 rakaat, campur-campur 12 rakaat, insya-Allah masuk surga. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, cuba nanti tengok masa lepas isyak semua pakat balik sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan ibu-ibu cuba tinggalkan mentaliti zaman-zaman dulu, zaman jahiliah yang kita tak mengaji, tak belajar. Kita kata apa? Ini sunat ustaz, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Saya tak berdosa, tu dia. Tuan-tuan, ibu nak bagi tahu ni, di akhirat besok, amalan pertama Allah kira sembahyang fardu kita. Kau tak sembahyang dah masuk neraka sakal. Kalau sembahyang tapi tak sempurna, maka Allah akan tengok sembahyang yang sunat yang kita buat yang sudah menampung fardu yang tak sempurna tu. Ingatkan begitu. Sembahyang sunat menampung fardu yang tak sempurna. Tuan-tuan sekalian, pernah satu ketika Rasulullah bagi tahu sahabat dia Abu Darda, jangan tinggal sembahyang witir setiap hari. Jangan tinggal sembahyang duha setiap hari. Dan puasa sunat sebulan 3 hari. 3 hari itu mungkin awal bulan, tengah bulan, hujung bulan, ataupun 13, 14, 15. Tapi itu Nabi pesan pada Abu Darda. Sembahyang witir setiap malam, sembahyang duha setiap hari. Sembahyang tahajud, sembahyang tahajud ada ayat lain dalam surah Al-Isra. Baik, Allah kata apa? Sebahagian pada malam tu kamu bangunlah untuk buat amalan-amalan tambahan, tak wajib pun. Sebahagian malam bangun untuk tahajud sebagai amalan tambahan, insya-Allah kamu dapat maqamam mahmuda, tempat terpuji. Tempat terpuji apa? Dapat syafaat Rasulullah daripada masyar. Hebat. Allahu Akbar. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, ada satu hari saya dengar kuliah Ustaz Ridwan Yusof ke, orang panggil Bollywood juga kat dia. Dia kata cuba setiap hari baca istighfar 100 kali, pendek aja. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Sebab Nabi pun istighfar 100 kali sehari atau bahkan 70 kali sehari. Senang. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada satu amalan yang istimewa. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat dapat 10 kebajikan. Tuan-tuan sekalian, siapa kita? Umat Rasulullah. Sedangkan Allah dan malaikat selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Wahai beriman, selawat juga ke atas baginda, selawat yang sempurna. Tuan-tuan, dia bukan orang tak suka selawat ni, orang bakhil, kedekut. Maka selawatlah setiap hari, buatlah 100 kali. Baik, tuan-tuan ibu sekalian, bila nak buat ni? Secadangkan kalau zuhur masuk pukul 1.30, datang pukul 1 suku, baca selawat 100 kali. Contoh begitulah. Kemudian lepas sembahyang tu bacalah benda-benda lain, tasbih, baca Quran dan sebagainya. Mana kita tak terasa terbeban dengan amalan-amalan ini. Macam disebut dulu lah, bulan Ramadan cuba khatamkan satu Quran. Macam mana nak baca? Lepas subuh sikit, lepas asar sikit, lepas isyak sikit. Dia satu juz, 30 hari 30 juz gitu. Benarnya bukan susah pun. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi sebut, bagi sinar kepada rumah kamu dengan banyakkan sembahyang sunat dan baca Quran. Sinarnya apa? Cahaya keimanan, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi satu hadis, jangan jadi rumah kamu macam kubur, buat tidur aja. Pagi bangun kerja, malam balik tidur, bukan begitu.
bagi sinar pada rumah kamu dengan banyakkan sembahyang sunat dan baca Quran, sunat tahajud, sunat witir, sunat taubat, semua buat dalam rumah, insya-Allah. Rumah bersinar, malaikat masuk selalu, ada kebaikan untuk keluarga, rumah tangga selamat, anak-anak taat pada ibu dan ayahnya, begitu, masya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, ada satu amalan yang kadang-kadang saya pun tak mampu buat. Tua-tua ni dia mengantuk selalu. Aku dapat nak bangun 3 pagi. Tapi kadang-kadang bangun tu mengantuk je lah, dengan penyakitnya macam-macam. Baik, tuan-tuan, ibu sekalian, cuba ikhtiarkan dekat subuh tu cuba bangun. Pukul 5 pagi contoh kan. Kenapa? Ayat Quran sebut orang yang istimewa ni wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun, waktu-waktu sahur mereka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangun waktu sahur tu, sebelum subuh tu kan, waktu sahur lah tu, baca istighfar, astaghfirullahalazim, ataupun baca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ataupun doa Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin, minta ampun Allah Taala di waktu sahur, masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, ingat ni, kalau tak dapat buat semua, jangan tolak semua. Tak tulis ni, ingat, insya-Allah ingatlah, buat sedikit-sedikit lah. Baik tuan-tuan sekalian, kemudian sedekah. Saya selalu kempen kat jemaah surau saya, sedekah waktu subuh. Masuk, datang ke masjid, masuk tabung berapa ringgit? RM1. Kenapa? Setiap hari ada 2 malaikat doakan untuk kita. Satu doa untuk orang yang bersedekah, satu lagi malaikat doa untuk orang kedekut yang baik hati, yang sedekah ni. Kita malaikat, ya Allah Tuhanku, muliakan hamba-Mu yang pemurah, murahkan rezekinya, ya Allah, berkatilah hidup mereka, ya Allah, selamatkan mereka dunia akhirat. Ya mereka, ya Allah, untuk hinakan orang kedekut, ya Allah, habiskan hartanya, ya Allah. Jadi Ustaz Kazim kata apa? Pagi-pagi masuk tabung masjid atau cara miskin sedekah, supaya kita orang pertama doakan oleh para malaikat. Sedekah tuan-tuan sekalian. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali mantu Rasulullah, aku pelik tengok manusia ni, kedekutnya tak mau tolong orang. Berat nak kedekut, berat nak sedekah. Dia tak tahu sedekah kita bagi pada orang tu, kita sedang pahala untuk kita akhirat besok. Tu modal kita akhirat, sedekah. Sebab tu modal kita ada akhirat besok. Dan sedekah tuan-tuan ampunkan dosa kita. Tadi saya sebutkan, Imam Ghazali kata apa? Kebaikan kita buat, Allah kata kebaikan kita buat, Allah tutup dosa-dosa kita. Bila masuk tabung masjid, niat, ya Tuhanku, terima sedekah ini dan tutupkan dosa-dosaku kerananya. Begitu. Jadi sedekah tuan-tuan sekalian, kata Datuk Haruddin, jangan sedekah bila kita kaya. Kita sedekah sehingga kita jadi kaya. Masya-Allah. Begitulah. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, nak sebutkan supaya amalan-amalan kita ni diterima Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak sebutkan amalan ni berapa banyak, berapa sedikit ke macam mana? Baik, nak sebutkan begini tuan-tuan sekalian, selalu kita baca malam tabarakallazi. Antara Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup sebab Allah nak uji siapa antara kamu amalan yang paling baik. Yang paling baik amalan ikhlas kerana Allah. Yang paling baik amalan Nabi buat begitu. Yang paling baik orang beramal mengikut peraturan syarat sah batalnya dengan ilmu. Kalau tidak, bukan paling baik walaupun dia banyak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, biarlah kita ada ilmu dan belajar dan faham. Sebab orang alim dengan orang abid tak sama. Abid apa? Orang beribadat tapi tak ada ilmu. Nabi kata beza orang abid, orang alim ni macam bulan.
Bulan 1 bintang banyak, tapi bintang banyak tu tak sama dengan bulan yang sudi cahayanya. Ambil contoh tuan-tuan sekalian. Profesor Farid Jamil, pensyarah kuis, dia cerita di kampung dia kat Ulu Selangor. Ada satu hari di bulan Ramadan, dia pergi dengar lah orang tadarus Quran. Ketua tadarus tak tahu imam ke bila wallahualam, dia bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Profesor Farid dengar, Farid Ravi muallaf bukan a'ulah, a'udzubillah. Jadi orang tu malu, dah berapa lama dah ada pimpin tadarus tapi duk au bukan a'udzubillah. Ni contoh ilmu tak ada, beramal. Dan tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tak faham ni, langsung tak sah ibadat kita. Contohlah orang dah masuk niat Allahu Akbar, batal sembahyang. Sebab tu Allahu Akbar. Kalau panjang macam Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar, Allah gendar. Apa Allah gendar ni? Masya Allah. Sebab tu paling kurang pun tuan dan ibu pastikan Fatihah kita betul. Jangan kita jadi macam tak saya janji bunyi ustaz. Bukan janji bunyi, kena betul bacaan itu. Jadi biarlah kita ni jangan duk malu, sebab kadang-kadang yang kita buat banyak tak betul. Contohlah, kadang-kadang ada satu lagi tentang amalan. Nabi sebut satu hadis, manusia tak takut di akhirat besok dibangkitkan macam kepala keldai, dibangkit pada masa macam kepala keldai. Dia tak masuk surga lah. Kenapa dia? Dia ini yang sebenarnya suka mendalui imam dalam sembahyang. Imam tak rakaat, dia rakaat dah. Imam lu sujud dah. Ini mendalui imam. Besok dia bangkit macam kepala keldai. Satu lagi Allah sebut surah Al-Ma'un. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan mereka yang semayang, yang lalai dalam semayangnya, dan mereka itu semayang riak, lalai dan riak. Lalai ni apa? Lalai ini ada ulama kata dia suka melewat-lewatkan waktu semayang. Masya Allah. Jadi pastikan kita belajar ada ilmu, sebarkan, beritahu anak isteri kita dan sebagainya begitu. Baik, jadi sebagai kesimpulan tuan sekalian, saya sebut ulang balik supaya tak lupa. Baik, pertama disebutkan supaya kita ini buat amalan-amalan yang bagi impak besar kepada hidup kita seharian. Seulang balik saya sebut lalu, rugi besar orang yang nak mati tak tahu amalan untuk mati. Dia tak belajar di sekolah. Hadis ada contoh. Redha Allah, redha ibu ayah. Redha Allah, redha ibu ayah. Walaupun kadang-kadang kita benci ke anak kita. Kita benci kenapa? Dia kahwin yang kedua kat siang, buat malu je. Aku tak suka kau pergi jangan balik. Aku tak suka tak mau kau, tak seronok punya anak. Dia pergi tak balik-balik. Maafkanlah dia, ampunkan dia, semoga dia masuk surga. Sebab kalau kita tak reda, tak maafkan, berat nak masuk surga anak macam tu. Banyak amalan-amalan tuan-tuan sekalian. Untuk kita faham baik. Soalan balik, amalan sedikit tapi berterusan. Pertama apa tadi? Solat subuh berjamaah, pahala macam ibadat sepanjang malam. Kedua, semayang sunat sebelum subuh, pahalanya macam dunia dan seisinya. Ketiga, jangan lupa lepas semayang fardu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Akhir dibaca wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak pasir di laut. Ada lagi amalan lain tuan-tuan sekalian. Nabi sebut satu hadis,
ada dua kalimah ringan pada sebutan, berat pada timbangan. Dua kalimah ringan pada sebutan, berat pada timbangan. Apa benda? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca banyak-banyak. Contoh, kita semayang sunat subuh, lepas azan, sementara masuk waktu, bacalah. Baik, ada serta sebelah tuan-tuan, ibu-ibu, siapa baca setiap hari 100 kali subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, Allah ampakkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Tadi pasir di buih di laut. Begitu. Ada lagi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ada satu hari cerita Isra' dan Miraj. Masa Nabi nak turun lepas Isra' dan Miraj tu, Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Muhammad pesan pada umat kamu supaya tanam benih-benih syurga, sebab tanah syurga tu subur. Nak tanam apa di syurga lagi? Tak tanam apa. Saya kata inilah benih-benih syurga yang kita dapat peluang masuk syurga. Apa benda baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu akbar. Baca banyak-banyak. Baik. Kemudian lagi tuan-tuan sekalian, bangun waktu sahur sebelum subuh, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihim yastaghfirun. Minta ampun kepada Allah Taala di waktu sahur. Kemudian baca Quran dan sembahyang sunat dalam rumah. Rumah bercahaya, dapat keberkatan, malaikat doakan kebaikan untuk kita. Jangan jadikan rumah sebagai kubur, tidur semata-mata, jangan begitu. Bagi keberkatan dalam rumah tangga kita tuan sekalian. Dan satu lagi nak sebutkan juga, supaya dalam kita beramal ini, pastikan kita buat itu berdasar kepada keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sebut awal tadi, kalaulah contoh ada amalan-amalan kita yang kita tak buat, cuba berat-beratkan untuk buat. Contoh, baca surah Tabarakallazi setiap malam. Baik, lepas Isya' ataupun sebelum tidur, Nabi tak bertinggal. Allah luaskan, lapangkan kubur kita, insya-Allah baca Tabarakallazi tak banyak, 30 ayat saja baca, walaupun merangkak baca juga. Allah lapangkan kubur kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Sekadar itulah, tak dapat terima semua, buat sebahagian, tapi istiqamah. Apa? Kenapa begitu? Allah suka hamba-Nya yang beristiqamah, berterusan beramal walaupun sedikit ni, tapi buat sentiasa. Wallahu alam. Insya-Allah jumpa lain kali. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.